Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Mutasim RTU. Kita teruskan dengan bab 2 pembangunan produk. 2.1.5 menyediakan jadual kerja. Jom. Okey, pendek saja bab ni. Tak banyak. Okey, boleh tengok dalam buku teks muka surat 73. Kaitan 3. Okey, apa dia jadual kerja? Jadual kerja adalah suatu perancangan aktiviti yang berbentuk jadual. Planning ya, kita punya plan dalam bentuk jadual. Dibina berdasarkan senarai aktiviti dan tempoh bagi melaksanakan setiap aktiviti yang disenaraikan. Maksudnya apa? Kita ada apa aktiviti yang kita nak buat dan kita tetapkan okey berapa tempoh untuk siapkan satu-satu aktiviti tersebut. Kemudian membolehkan pelaksanaan kerja berjalan lancar, teratur dan sistematik dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ada kesalahan ejaan kat situ Saya minta maaf lah. Okey. Jadi kita tetapkanlah supaya kita punya perjalanan kerja kita punya planning kita berjalan dengan lancar mengikut masa yang ditetapkan. Contoh kita tingkatan 3 ni nak hasilkan projek dan juga folio. Kita ada masa yang diberi, tempoh masa yang diberi, maka kita nak siapkan kerja kita dalam tempoh masa tersebut. Maka kita sediakan satu jadual kerja. Jadi mudah kita nak tengok. Okey, step yang pertama kita ada tempoh masa, contoh 1 minggu ataupun 2 minggu. Jadi kita buat fokus betul-betul untuk siapkan. Dah siap step pertama, kita teruskan dengan step kedua dan seterusnya. Itulah kita panggil sebagai jadual kerja. Okey. Okey, kemudian kita tengok garis panduan dalam menyediakan jadual kerja ada 5. Yang pertama, tentukan aktiviti yang perlu ada dalam jadual. Okey. Yang pertama kita kena tentukanlah apa yang kita nak kena buat. Ada berapa bahagian? Ada apa benda yang kita nak buat? Contoh nak buat rumah. Apa yang perlu kita buat dulu? Kita sediakan plan, okey, dan sebagainya. Jadi kita kena tetapkan dulu apa yang perlu ada dalam jadual kita. Okey. Kemudian kita susun aktiviti ikut keutamaan. Yang mana dulu? Dah ada list dia apa nak kena buat. Kita susun, okey, yang mana kena siap dulu. Kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Okay, kemudian kita anggar sumber untuk setiap aktiviti. Tengoklah apa yang kita perlu. Okey, anggar tempoh masa yang diperlukan. Kita kena plan. Contoh step yang pertama ni mungkin mudah, 1 minggu dah cukup. Bila masuk step yang kedua mungkin agak sukar, kita tambah 2 minggu. Mungkin bila sampai tahap menghasilkan projek tu mungkin ambil masa yang lama, mungkin 3 minggu, 4 minggu, bergantung kepada kita rancang ataupun kita bincang dengan kita punya partner untuk tentukan tempoh masa yang diperlukan. Dan yang kelima, anggar kos dan sediakan bajet. Okey, kita tengok contoh jadual kerja dalam carta ni, kita panggil carta Gantt carta Gantt. Ini contoh ni ada dalam buku teks muka surat 74. Okey, muka surat 74. Jadi boleh tengok dalam buku teks. Kalau tengok kat sini dia ada nombor, okey, kemudian aktiviti dan juga minggu. Jadi dalam projek kita ni kita dibekalkan dengan 22 minggu. Lama 22 minggu 22 minggu per bulan, hampir 6 bulan. Jadi kita kena tengoklah, kita susun lah. Tapi kalau untuk projek kita ni kita boleh ikut carta Gantt yang dah ada ni, kita boleh guna carta Gantt ni Contoh kat sini aktiviti yang pertama, penerangan keperluan pelanggan kepada mereka bentuk, iaitu kajian keperluan pelanggan. Yang first sekali lah. Kita tengok balik kita punya bab yang sebelum ni kan. Kita mula dengan kajian keperluan pelanggan. Okey, seminggu cukup. Jadi minggu yang kedua kita buat pula kajian dan penemuan penyelesaian masalah. Kalau tengok sini dia bagi masa 2 minggu. Minggu kedua dengan minggu ketiga.
Jadi kita nak kaji betul-betul cari penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, perbincangan konsep bersama dengan pelanggan, iaitu project brief. Mungkin boleh buat juga dalam minggu yang ketiga tu bersama-sama dengan penemuan penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, melakar reka bentuk produk 4 minggu, sebulan. Betul lah, okey lah. Ambil masa yang lama sebab kita dalam design ni kita tak boleh rushing, kita tak boleh terus-terus satu hari siap semua, tak. Kita perlukan masa untuk kita fikir, okey, dapatkan idea, buat sedikit kajian untuk cari idea-idea yang boleh kita jadikan contoh. Bukan kita main belasah ya buat. Kita kena ambil masa yang agak lama. Kemudian yang kelima, menyediakan mockup atau model. Kita boleh buat dalam tempoh yang sama kita lakal, kita dah boleh buat model ataupun mockup. Okey, yang keenam, menetapkan bahan dan alatan yang diperlukan. Ini masuk bab kalau nanti kita yang ni 2.1.5, kita masuk 2.1.6 untuk nak menetapkan bahan dan alatan yang diperlukan. Okey, 2 minggu. Ini bergantung lah, mungkin seminggu pun dah cukup. Kemudian mencari pembekal bahan dan alatan, okey, mungkin pada minggu yang sama. Kemudian kita membuat pesanan. Ni pun tak perlu lama sangat, tapi mungkin lah macam dalam keadaan sekarang PKP, kita nak kena tunggu pula produk kan. Nak tunggu, mungkin kita order daripada Shopee. Sekarang Shopee pun banyak order sebab kedai tak buka, mungkin agak lama lah. Tapi sama juga lah kalau kita di sekolah sekalipun, kalau kata keadaan dah bukan waktu PKP, sama juga keadaan dia, mungkin kita perlu order, buat pesanan, mungkin tunggu seminggu, 1 hingga 2 minggu, mungkin barang daripada China ataupun daripada luar negara, kita kena tunggu bahan tu. Okey, jadi mungkin 2 minggu okey. Mendapatkan bekalan bahan, okey, sama juga boleh ya, 2 minggu. Mengukur, menanda dan memotong bahagian-bahagian produk serta memasang bahagian-bahagian produk. Ini ambil lah 5 minggu. Okey lah, 5 minggu kita nak buat kerja ukur dan tanda, kemudian potong. Last kat itu kita buat kemasan, pengujian dan penilaian kefungsian, seminggu cukup. Kemudian kerja siap membuat pendokumentasian dan tuntutan bayaran 2 minggu. Jadi kalau tengok sini, dokumentasi sikit saja. Okey, nanti kita akan tengok lagi untuk bab yang seterusnya. Kita akan lebih jelas lagi lah dalam jadual kerja ni. Kita nyatakan apa yang kita nak buat, dan kita susun siap-siap minggu tu supaya kita tak terlajak lah. Contoh, bila kita buat jadual kerja, kita dah planning untuk 22 minggu apa yang kita nak buat, maka dengan garis panduan ini tak akanlah berlaku siap di luar tempoh masa. Itulah satu kelebihan kita menyediakan jadual kerja ini, supaya kita tahu track kita di mana. Bila contoh masuk minggu ketiga tapi ada lagi yang tak siap pada minggu pertama, kita perlu rush untuk siapkan. Kita paksa diri kita untuk siapkan supaya projek kita siap dalam masa yang kita tetapkan. Itu saja untuk 2.1.5. Okey, kita jumpa lagi untuk 2.1.6 di video yang seterusnya, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel Cikgu Muhtasim RTU. Bye bye. Assalamualaikum.